إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Keduanya radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami redha dan senang hati bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan nikmat hidayah yang berterusan daripada Allah untuk sama-sama sehingga malam ini kita mendapati diri kita semua alhamdulillah berada dalam ketaatan, berada dalam ibadah setelah menunaikan sembahyang maghrib secara berjamaah. Tuan-tuan puan-puan semua pilih pula untuk duduk dalam majlis ilmu tanpa ada seorang pun yang membayar RM10 ataupun RM20. Desakan untuk duduk dalam majlis ilmu itu adalah hasil daripada yang disebutkan oleh ulama yang dinamakan sebagai taufiq ataupun hidayah daripada Allah. Maka sesiapa yang mensyukuri nikmat diberikan taufiq dan hidayah itu, Allah akan memberikan dan memanjangkan nikmat itu dalam untuk jangka masa yang lain, insya-Allah. Kita bersama dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelusuri kisah pahit manis perjuangan junjungan besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sirah Nabi ada dua fasa, satu Mekah dan fasa yang kedua di Madinah Al-Munawwarah. Habis dua saja. Saya selalu ulang perkara tu. Di Mekah Nabi berdakwah selama 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun, kemudian Nabi wafat. Maka jumlah keseluruhan yang Nabi duduk di kota Mekah daripada lahir sampailah umur 53. Lahir sampai umur 53 di Mekah. Kemudian 10 tahun di Madinah menjadikan jumlah keseluruhan 63. Tajuk malam ni muka surat 69, fasa kedua berdakwah secara terbuka. Fasa kedua bukannya Madinah lagi, tetapi fasa kedua dakwah di Mekah. Begitu huraian tajuk, tuan-tuan. Fasa kedua di mana? Fasa kedua dakwah di Mekah. Para ulama sirah membahagikan dakwah Rasulullah di Mekah kepada dua fasa, iaitu fasa pertama berdakwah secara rahsia selama 3 tahun, dan fasa kedua di Mekah berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun, menjadikan jumlah 13 tahun di kota Mekah. Bulan lepas, kalau tuan-tuan perasan, kita cerita bagaimana Nabi berdakwah rahsia. Turun wahyu yang pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa semua. Kemudian Jibril turun mai kata, wahai Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Aku ni Jibril wahai Muhammad, kamu pesuruh Allah. Selepas dapat beberapa petanda itu, Nabi tahu kata dia ni Nabi, dia itu Rasul. Selepas beberapa bulan, riwayat Imam Bukhari beberapa hari selepas wahyu pertama, riwayat Imam Baihaqi selepas 3 bulan daripada wahyu pertama, Tuhan buat turun wahyu yang kedua, dan
wahyu kedua, ketiga, keempat tidak lagi berhenti panjang seperti mana wahyu pertama. Dia turun terus secara berterusan. Maka Nabi pun tahu, aku ni Rasul, tugas aku ialah untuk mengajak seluruh penduduk bumi ini supaya mengesahkan Allah, meninggalkan selain daripada Allah untuk disembah. Maksudnya sembah Allah sahaja, tinggal pokok, tinggal matahari, tinggal api, tinggal kayu dan batu yang disembah oleh banyak manusia yang ada di bumi ketika tu. Dan waktu tu Nabi menjalankan dakwah secara rahsia, secara sulit, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang tempoh 3 tahun, para ulama sirah menyebutkan bahawa yang masuk Islam di antara 30 hingga 40 orang. Di antara 30 hingga 40 orang. Siapa pandai balik cari siapa dia 30-40 orang tu. Ada dalam kitab sirah Sirah Ibn Hisham, kalau tak salah saya, dalam kitab Sirah Ibn Hisham, dia akan senaraikan sahabat-sahabat yang terawal memeluk Islam. Tuan-tuan tengok nama mereka, baca nama-nama mereka, berapa orang yang kita kenal. Kalau daripada 40 itu kita baru kenal 10, cari lagi 30 orang. Kehebatan mereka bersama dengan Nabi seawal cahaya Islam muncul di bumi Mekah Al-Mukarramah. Nabi duduk dengan mereka ni. Di mana Nabi berusrah, di mana Nabi bermesyuarat, di mana Nabi berceramah, di mana Nabi ajar Islam, di mana Nabi ajar ketuhanan tauhid, di satu markas yang nama dia Markas Al-Arqam Ibn Abil Arqam, dekat dengan pinggir kota Mekah selama 3 tahun. Seorang Quraisy pun tak tahu tentang perkara tersebut. Siapa pun tak tahu. Orang Islam saja. Bulan lepas kita dah cerita bagaimana kerahsiaan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya setelah Islam jadi kuat, pembantu dan pendokong Islam ada dah sedikit ramai, maka waktu tu barulah boleh untuk Islam diwar-warkan secara terbuka. Juga arahan daripada Allah. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 70. Muka surat 69 tu kita baca tajuk saja. Muka surat 70. Menyampai seruan kepada saudara terdekat. Apa Nabi buat, tuan-tuan? Hak ni kita semua kena buat. Semua kena buat. Siapa ada duit lebih sikit, panggil adik-beradik, kumpulkan mereka semua, sampaikan ajaran-ajaran Islam yang asas. Kita tengok apa Nabi buat. Sebagai memenuhi perintah Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan saudara lelakinya Bani Hashim dengan sekumpulan ahli keluarga Bani Al-Muttalib bin Abd Manaf, terdiri seramai 45 orang. Atas daya utama Abu Lahab, segera dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Nabi himpunkan adik-beradik dia hak paling dekat, yang paling dekat. Kita pun ada. Contohnya kita, mak kita, ayah kita, anak-anak kita, abang kakak kita, lepas tu pak menakan belah mak, pak menakan dan mak menakan belah ayah. Yang tu yang paling dekat. Itulah yang disenaraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas 3 tahun berdakwah, apabila Allah menurunkan ayat Al-Quran daripada surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Lepas tahun ketiga, maka Nabi himpun hak ni. Nabi himpun isteri dia, anak-anak dia, adik-beradik Nabi tak ada. Kita kalau ada adik-beradik, adik-beradik kita, abang kakak adik kita, bapak-bapak saudara, mak saudara kita, belah mak dan belah ayah, Nabi himpunkan. Bukan sekali, lebih daripada sekali Nabi himpunkan mereka. Tengok tuan-tuan, apa kata Abu Lahab. Untuk kali pertama Nabi himpunkan. Abu Lahab cakap,
Abu Lahab ni bapa saudara betul kepada Rasulullah, bukannya bapa saudara dua pupu ke apa, ada bapa saudara betul. Bersama kita di sini ialah bapa-bapa saudara dan sepupu kamu. Tolong cakap perkara sebenar. Tetapi sebelum itu kamu haruslah tahu bahawa saudara-saudara lelaki kamu ini tidak sanggup menghadapi kesemua orang Arab. Seperkara lagi kamu harus ingat bahawa keluarga kamu tidak semua akan menyertai kamu. Sekiranya kamu ikut tradisi mereka, akan mudah bagi mereka daripada menghadapi kabilah Quraisy lain yang disokong orang Arab lain. Sesungguhnya saya belum mendengar seorang pun yang melakukan kerosakan ke atas saudara-saudaranya selain daripada kamu. Tuan-tuan sekalian, Abu Lahab bila dia dengar ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali pertama Nabi himpun mai, Nabi bagi tahu dah, wahai pak-pak saudara sekalian, wahai ibu-ibu saudara sekalian, wahai sepupu-sepupu aku sekalian, aku ini Muhammad, Allah lantik aku menjadi wakilnya dan pesuruhnya untuk menyebarkan ajarannya. Wahai bapa saudaraku, saudara-saudara sekalian, tinggallah penyembahan berhala. Bila dia bercakap, orang pertama yang memberi respon kepada ucapan Rasulullah adalah Abu Lahab. Isi kandungan perkataan ataupun ucapan respon Abu Lahab tadi ialah dia kata, wahai Muhammad, aku rasa kalau hang bawa benda ni tak ramai akan sertai hang di kalangan keluarga kita. Dan aku nak bagi tahu siap-siap, kami tak mampu nak tolong hang kalau semua orang lepas ni lawan dengan hang. Sebab apa yang hang bawa ni tak sama dengan apa hak kita pegang, tok nenek kita pegang dahulu kala. Hang wahai Muhammad, hang nak bawa satu ajaran sembah Allah, buang semua berhala. Padahal berhala ni bukan hanya ada di Kaabah. Tiap-tiap rumah ada berhala. Wahai Muhammad, hang kena ingat, puluh tahun dah kita duk sembah berhala ni, ratus tahun dah. Tuan-tuan, hak tu yang tak boleh tinggalnya, hak tu adat tu dia jadi virus dalam dia. Kalau takat benda tu ada di kuil saja, ada di Masjidil Haram saja, di Kaabah saja, tak apa. Ini berhala ada dalam tiap-tiap rumah penduduk kota Mekah. Itu yang susah. Abu Lahab bagi respon tu, dia kata, Muhammad, aku tak jamin, dan setakat yang aku tahu tak ada seorang pun daripada ahli keluarga kita hak duk bawa benda hak boleh rosak macam ni. Apa Nabi buat? Pesuruh Allah berdiam diri dan tidak berkata apa-apa di sepanjang mesyuarat. Dia buat mesyuarat, perjumpaan lah maksudnya, dalam perjumpaan. Tuan-tuan sekalian, Nabi himpun sekali lagi adik-adik dia. Tengok, dalam satu perjumpaan lain, nampak tuan-tuan, baginda berjaya mengajak mereka untuk hadir. Di sini baginda berdiri dan membuat satu ucapan ringkas menjelaskan perkara yang menjadi persoalan dengan agak meyakinkan. Nabi bangun, Nabi bercakap, Alhamdulillah, aku memuji kebesaran Allah. Ni dia terjemah terus. Aku memohon pertolongannya, aku yakin kepadanya Allah, sepenuh kepercayaanku kepadanya. Lama Nabi bercakap sampai bawah, aku bersumpah dengan nama Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, dan aku dikirim sebagai pesuruh untuk kamu sekalian secara khusus. Aku bersumpah dengan nama Allah, kamu semua akan mati seperti kamu tidur, tetapi kamu akan dibangunkan semula selepas tidur. Kamu akan dihisap segala perlakuan kamu, diputuskan sama ada ke neraka ataupun syurga. Tuan-tuan, ini perhimpunan ataupun perjumpaan kedua Rasulullah dan juga ahli keluarga terdekat. Kita hak duduk dalam masjid ni, Allah bagi nikmat hidayah kepada kita, Islam dan iman yang benar. Kita boleh main jejak kaki ke masjid, dengar kuliah tak ada siapa paksa kita, kita boleh tutup aurat, mai solat berjamaah, buat keluar zakat dengan elok. Tuan-tuan renung 5 saat, 10 saat, muka adik-beradik kita, muka saudara mara kita, pak menakan kita. Berapa ramai yang tak pernah pijak tikar sejadah, berapa ramai yang tak sarungkan kain tudung dengan baik, berapa ramai yang jarang menjejakkan kaki ke rumah Allah.
seolah-olah bukan beragama Islam, tetapi nama dia Islam. Allah pilih kita untuk jadi wakil keluarga kita. Aku campakkan hidayah kepada kalian. Kalian sayang Allah, kalian sayang Rasulullah, kalian senang menyentuh Al-Quran untuk baca. Ajak adik-beradik lain untuk juga mencintai Allah dan Rasulnya. Tugas kita. Ada duit lebih, buat kenduri, panggil ustaz seorang, ustaz yang alim, yang saleh. Ustaz yang alim, ustaz yang saleh, panggil bercakap 20 minit. Ustaz, ahli keluarga saya ramai tak tutup aurat, saya nak buat kenduri. Nanti saya buat kenduri, saya panggil mereka semua, saya nak jemput ustaz, mai cakap 20 minit tak apa dah. Ustaz cakap bang aurat saja. Ni Nabi ajak. Tugas kita tuan-tuan. Ada keluarga belah Sungai Petani, tiap-tiap tahun saya pergi. Mereka panggil. Bukan saya soleh, mereka kebetulan kenal saya. Mereka panggil, dia panggil semua adik-beradik dia turun. Ke semua adik-beradik dia turun, anak dia, cucu dia, mak menakan semua turun. Lepas tu sekali mereka, abang ustaz, keluarga kami ni masalah tang ni. Ustaz cakap bab ni, bagus. Ada 2-3 orang hak duk ikut pi kuliah ni. Mereka buat benda ni. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah akan mempersoalkan, dan mereka akan datang di padang mahsyar kelak di belakang kita. Pak menakan kita, mak menakan kita, sepupu kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah kita duduk di belakang kita. Dulu duduk di dunia, hang saja pergi masjid, hang saja reti baca Quran, hang saja tutup aurat elok, pasal apa tak ajak kami? Tuan-tuan, malaikat pun kata, ambil pahala dia tu pahala kita, abuh ke mereka. Dah kita reti. Nabi buat perjumpaan kedua. Nabi panggil semua adik-beradik terdekat dulu. Semua adik-beradik terdekat. Nabi kata, aku ni pesuruh Allah. Tuan-tuan baca tak sat ucapan Nabi? Sedap ucapan Nabi itu. Dia puji Allah apa semua, dia bersumpah dia pesuruh Allah. Allah hantar aku mai ke kamu semua. Lepas ni kamu semua akan mati. Kamu akan dihisap amalan kamu, diberikan pahala dan juga diazab dengan atas dosa yang kamu lakukan. Kali ni Abu Talib pula cakap, tuan-tuan. Tengok gaya nada Abu Talib lain sikit. Abu Talib pun pak menakan Nabi juga. Dia kata, kami sememangnya ingin membantu kamu, menerima nasihat serta percaya segala kata-kata kamu. Yang berada sekarang ialah kaum kerabat kita yang kamu kumpul, dan aku salah seorang antara mereka. Akan segera melakukan apa yang kamu kendaki. Buatlah apa yang kamu diperintahkan. Aku akan melindung dan mempertahankan kamu, tetapi aku tak akan meninggalkan agama Abdul Muttalib. Ni sayang Abu Talib. Seandainya dia Islam, nescaya Abu Talib dengan pengorbanannya kepada Islam, pengorbanannya melindungi Rasulullah dengan segala harta dan juga keselamatannya, Abu Talib ni punya lindung Nabi. Tetapi dia kekal dengan agama lama dia. Dia kekal dengan agama tok nenek moyang dia. Pun begitu, dia bagi kata-kata semangat. Dia kata, wahai Muhammad, aku jamin keselamatan kamu selama mana aku hidup di kota Mekah. Sampaikan apa yang kamu nak sampaikan. Kemudian tuan-tuan, Abu Lahab mencelah. Pak menakanlah, saya tak tahu yang mana abang, yang mana adik. Abu Talib abang. Abu Talib abang. Abu Lahab ni adik. Dia celah, dia kata, aku sumpah dengan nama Allah bahawa ini adalah perkara yang salah. Maksudnya dia kata, aku tak setuju dengan kamu wahai Abu Talib. Kamu mesti menyekatnya ni Muhammad sebelum orang lain mengapa-apakannya. Bagaimanapun, ujar Abu Talib, aku sumpah dengan nama Allah akan melindunginya selagi ada hayatku. Kenapa Abu Talib dengan Abu Lahab rentaknya berbeza apabila mendengar ucapan daripada Rasulullah? Jawapan dia, Abu Talib ni dia dengan ayah Nabi seayah dan seibu. Adapun Abu Lahab,
dia dengan ayah Nabi hanya seayah saja, tidak seibu. Dulu saya cerita dah, no? Tuan-tuan faham ke tak tahulah tu. Maksudnya tok wan Nabi, isteri dia ramai. Tok wan Nabi, isteri dia ramai. Ada riwayat kata 5, ada riwayat kata 6. Isteri tok wan Nabi. Abdul Muttalib tu ada banyak isteri. Nah. Kemudian habis, selesai. Perjumpaan ketiga. Kali ni Nabi buat apa? Kali ni tuan-tuan, Nabi berdiri atas Bukit Safa. Semua orang tahu Bukit Safa. Semua orang tahu Bukit Safa. Yang tuan-tuan banyak yang pernah pergi umrah. Bukit Safa bukan macam hari ni lah, tak ada ikon apa, no, bukit lah, tinggi pun tak tinggi sangat. Dia lebih kurang bukit pemanah di Madinah. Nabi naik satu hari di atas Bukit Safa. Yang ni yang ketiga ataupun keempat. Kali ni apa Nabi buat? Kita tengok. Setelah yakin dengan komitmen Abu Talib untuk memberinya perlindungan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada satu hari berdiri di atas Bukit Safa, lalu menyeru orang ramai ke jalan Allah dengan suara lantang, "Wahai sahabat." Kaum Quraisy pun datang kepadanya. Baginda meminta mereka mengaku keesaan Allah dan percaya kepada kerasulannya serta hari kiamat. Imam Bukhari melaporkan sebahagian daripada cerita berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, apabila Allah buat turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, Nabi pun naik atas Bukit Safa. Bukit Safa ni tuan-tuan, Safa Marwah. Safa duk belah ni lah, no? Selalunya Safa di sini kita start, Marwah di sini. Nabi naik Bukit Safa itu, Nabi sebut satu perkataan, bunyinya ya sabbaha. Kitab ni dia terjemah wahai sahabat. Tak kena, no, terjemahan tu. Kalau dia punya penterjemah dia boleh dengar kita punya kuliah ni, ataupun boleh sampai kepada penterjemah ni, saya nak sampaikan satu pesanan lah. Terlalu banyak kesalahan dalam penterjemahan kitab ni, versi ni terlalu banyak kesalahan, jadi boleh minta dia semak balik, banyak sangat. Hak tak sat muka surat 69 saya tak baca tu sebab ayat dia lari terus lintang pukang. Kalau boleh sampai kat penterjemah kitab ni lah, nah. Saya tak tahu nak hubungi dia tu. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arab, Nabi naik atas bukit tu, ucapan Rasulullah ya sabbahah, ringkas je. Rupanya perkataan itu ya sabbahah adalah satu perkataan yang hanya akan dilaungkan oleh mana-mana penduduk Mekah apabila Mekah dalam keadaan yang paling bahaya. Kataan tu, dua kataan je, ya sabbahah. Perkataan itu hanya akan dilaungkan oleh mana-mana penduduk Mekah apabila Mekah berada dalam keadaan paling bahaya. Tuan-tuan, bila Nabi sebut ya sabbahah, adakah bermaksud Nabi tipu? Nabi nak panggil tu, Nabi nak bagi tahu kata Mekah diserang, kan Nabi nak bagi tahu kata semua perlu menyembah Allah Azza wa Jal? Nabi nak bagi tahu semua mesti sembah Allah. Maksudnya adakah Nabi menipu? Tidak. Menyelamatkan manusia daripada kesesatan dan syirik, itu adalah sebesar-besar agenda kenapa Allah menciptakan bumi ini. Tuan-tuan, Nabi sebut ya sabbahah, orang Quraisy kalut mai, itu cerita dia. Sehingga kan disebutkan dalam semua kitab sirah lain, dalam ni pun disebutkan juga, tak silap saya, apabila Rasulullah menyebutkan perkataan itu, seluruh penduduk Mekah mai, tua muda mai, yang ada pangkat tak ada pangkat. Abu Talib, Abu Lahab, tak usah katalah, memang ada. Abu Talib, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, semua pakat mai.
Bahkan orang tua-tua yang tak boleh bergerak duduk dalam rumah, hantar wakil pergi tengok apa bahaya yang nak menimpa orang Mekah. Semua pun pakat berkumpul di situ. Tuan-tuan, mereka pakat kumpul, Nabi pun duduk atas. Bukit Safa ni dia tak tinggi sangat tuan-tuan. Kita duduk tu kalau berucap tu sedap lah, duduk bawah. Dia tak tinggi sangat Bukit Safa. Nabi pun duduk atas. Maka sekali lagi Nabi berpidato dan berceramah dengan alhamdulillah sebagainya. Nabi pun sebut, aku adalah pesuruh Allah. Allah hantar aku kepada kamu semua untuk kamu tinggalkan menyembah berhala-berhala yang tidak bergerak dan tidak memudarat dan tidak memanfaatkan kamu. Panjang ceramah Nabi. Sebelum Nabi habis ceramah, Abu Lahab bangun. Dia dengar 2 kali dah. Sebelum tu 2-3 kali dah Nabi panggil. Dia terus bangun. Nabi tak ada habis lagi. Nabi panggil, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Adi, wahai Bani Fihr. Ni nama-nama keluarga ni macam kita lah. Kita panggil nama keluarga Pak Menakan ni. Nabi kata, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya nanti ada syurga dan neraka. Abu Talib bangun. Dia kata, celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari ni. Rupa-rupanya ini sebab kamu menghimpunkan kami. Itulah perkataan cerca dan maki yang paling tinggi dan paling dahsyat yang dikeluarkan buat pertama kalinya dalam sejarah Nabi SAW menyebarkan dakwah. Bukan sikit-sikit punya tuan-tuan. Taban terus celaka. Tabban laka ni celakalah kepada kamu wahai Muhammad. Tabban laka sa'iral yaum. Itu perkataan Abu Lahab yang ditulis oleh para ulama sirah. Celakalah kamu sepanjang-panjang hari ni wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana. Adakah sebab nak bagi tahu kat perkara ini kamu menghimpunkan kami? Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang seterusnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah tu tuan-tuan. Surah tu jarang, tapi Tok Imam jarang baca lah. Sebab ulama pun ada bahas benda tu kan. Siapa yang baca surah tu adalah panjang. Tak salah baca surah tu, tak salah kan, tak salah. Nama orang pertama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tuan-tuan sekalian, bila Allah celakakan, binasakan, laknatkan Abu Lahab dan isterinya di dalam Al-Quran, seawal cahaya dakwah mula disebarkan dan terpancar di bumi Mekah, tuan-tuan, agak-agak ada harapan tak untuk Abu Lahab masuk Islam? Tak ada dah. Awal-awal lagi dia bangun maki Nabi, Allah buat turun terus, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali dengan bini dia, wa mraatuhu hammalatal hatab. Tuan sebut sekali dengan isteri dia, habis dua-dua orang. Depa lah dalam sejarah ni, dialah perintis Abu Lahab ni. Kalau tuan-tuan tengok dan tuan-tuan bandingkan di antara dua suasana hari pertama kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan detik-detik pertama Nabi menyebarkan Islam, betapa berbezanya keadaan Abu Lahab tijah Rasulullah, menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi lahir, Abu Lahab adalah makhluk yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia. Dia yang paling seronok, tak ada orang lain yang boleh menandingi kegembiraan Abu Lahab. Tetapi apabila Rasulullah mengisytiharkan kenabiannya, Abu Lahab orang yang paling menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Kemudian Nabi, bila Abu Lahab mencelakakan dia, Nabi sekali ni Nabi teruskan ucapan dia. Tuan-tuan tengok teguhnya pendirian Rasulullah untuk menyebarkan satu ajaran
yang tidak dibayar gaji pun oleh Allah dengan dalam bentuk material. Kali ini walaupun Abu Lahab bangun, Nabi tetap teruskan ucapan dia untuk sampaikan risalah dakwah. Nabi kata, wahai penduduk Mekah sekalian, kalaulah hari ini aku bagi tahu, kata di belakang bukit ini ada satu pasukan tentera yang nak serang Mekah, asaddaqtumuni, ni penggan ni, hampa percaya tak kalau aku cakap macam tu? Tuan-tuan bayang balik, Nabi ni satu orang laki-laki, dulu kita cerita dah, di dalam kota Mekah ni semua orang panggil Rasulullah, sama ada panggil dia dengan panggilan Muhammad atau panggil dia dengan panggilan Al-Amin, ataupun penduduk Mekah memanggil Rasulullah, kelui dia dengan panggilan As-Sadiq, satu manusia yang tidak pernah bercakap bohong, tak pernah bercakap bohong. Bila Nabi kata, wahai penduduk Mekah sekalian, kalau aku bagi tahu di belakang bukit ini ada satu kumpulan yang nak serang Mekah, asaddaqtumuni, hampa percaya tak? Penduduk Mekah jawab ramai-ramai, ma jarrabna alaika kadhiba, wahai Muhammad, hang tak pernah berbohong selama ni, tentu sekali kami percaya. Nabi bukan bagi tahu lagi, Nabi kata kalau aku bagi tahu, kemudian barulah Nabi bagi tahu benda hak dia nak abang. Barulah Nabi bagi tahu. Selepas tu Nabi kata, aku ni sekian dan sebagainya. Kemudian penduduk Mekah pun disuraikan oleh Abu Lahab. Semua bersurai. Semua bersurai. Habis. Engkau surat 72. Engkau surat 72 hak atas tu dia buat ucapan Nabi. Nabi sebut nama adik-beradik dia, saudara mara dia yang terdekat. Apa kata Rasulullah? Nabi sebut, wahai bani sekalian, wahai bani sekian, wahai bani sekian, selamatkan dirimu daripada api neraka. Tuan-tuan, kita pun sama, kumpul adik-beradik kita, sebut benda tu. Kalau kita tak mampu sebut, nak cakap pun tak reti, panggil ustaz seorang, 15 minit, 20 minit sudah, jangan hentam sejam setengah. Tuan-tuan buat sejam setengah, esok tuan-tuan buat sekali lagi kenuri, mereka tak main dah. Mereka kata kalau maklum hampa buat, jangan pergi lah, jangan pergi awal, dia buat ceramah sekali. Kena cerdik lah. Mereka tu semayang pun dah, tiba-tiba tuan-tuan buat kenuri, nak sampaikan, nak buat sunnah Nabi macam ni, buat sejam setengah. Hak jenis ustaz pula cakap, kita ni dunia kan, hak jenis lena ni, lepas 5 minit lena, lagi jam. Jangan sejam setengah, 20 minit padat dan berkesan. Kesan. Nabi panggil nama seorang-seorang keluarga pok-pok menakan dia, dan kemudian Nabi sebut nama anak bongsu yang paling dia sayang. Nabi kata, wahai Fatimah. Tuan-tuan, Nabi kata, wahai Fatimah, seandainya kamu tidak mempersiapkan diri kamu, maka kamu jangan harap ayah kamu yang seorang Nabi untuk menyelamatkan kamu. Iman tak boleh diwarisi, tuan-tuan. Iman tidak boleh diwarisi. Nabi sebut nama dia. Nabi kata, Fatimah, ayah kamu Rasulullah. Tapi kalau Fatimah tidak Islam, Muhammad tidak boleh menyelamatkan Fatimah, seperti mana Lut tidak boleh menyelamatkan anak dia yang tidak Islam, seperti mana Nuh alaihi salam tidak boleh menyelamatkan anak dia yang tidak Islam. Nabi sebut anak dia supaya orang Islam faham, bila kita Islam, bila kita alim, bila kita soleh, adakah pasti anak-anak kita semua soleh? Belum tentu. Kemudian laungan kebenaran dan reaksi penyembah. Ni tajuk nombor 4, tajuk kecil. Tuan-tuan sekalian, apa jadi lepas pada Nabi berdiri atas bukit tu, Nabi sampaikan tentang Islam dan bahaya mensyirikkan Allah. Nabi sampaikan bahawa berhala tidak dapat mendatangkan mudarat dan juga manfaat. Bukan berhala saja, tuan-tuan, di atas muka bumi ni semua benda, kesemuanya adalah dengan kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Duit ni kah,
kuasa ke, pangkat ke, tidak boleh mendatangkan kesan kepada makhluk, kepada benda lain kecuali dengan kudrah dan iradah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW lepas tu Nabi teruskan berdakwah. Nabi dengan pasukan dia, Mus'ab bin Umair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sayyiduna Abu Bakar, Bilal, Uthman ibn Affan, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Ummu Jamil. Ni pasukan Nabi ni, laki pun ada, perempuan pun ada. Pertambahan tak ramai, sebulan tambah 3-4 orang, sebulan tambah 2-3 orang, macam tu je Nabi teruskan. Suara Rasulullah berterusan bergema di Mekah. Turun pula satu lagi ayat, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ayat ni juga turun selepas tahun ketiga, tuan-tuan, surah Al-Hijr ayat 94. Hak mana rajin buka Quran, balik buka Quran, tengok surah Al-Hijr ayat 94. Allah SWT sebut fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Apa dia? Wahai Muhammad, sampaikanlah secara berterus terang. Apa ni arahan? Allah arahkan secara Nabi, secara khusus, wahai Muhammad, kali ni kena bagi tahu terus terang. Bila ayat ni turun? Ayat ni turun sama tahun dengan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat tak sah ni, hak suruh, yang suruh dakwah kepada kaum kerabat yang dekat. Maka Nabi SAW pun mula sampaikan dakwah tersebut, bukan lagi secara rahsia, kali ini secara terus terang. Apa maksud cara rahsia? Cara rahsia maksudnya Nabi tidak bercakap terang-terangan, Nabi tidak berceramah di luar, Nabi tak masuk radio, Nabi tak masuk surat khabar. Contoh, dulu ni Nabi duduk dalam rumah tu saja, kemudian tidak dihebahkan. Kali ni Nabi jumpa orang siapa sahaja di dalam kota Mekah, bermula daripada 1435 tahun yang lalu lebih kurang sampai ke hari ini, dakwah adalah secara terang-terangan. Daripada dulu, tuan-tuan, bermula daripada lepas tahun 3 tu, daripada situ Nabi start. Jumpa siapa pun Nabi akan bercakap kepada orang tu, ini Rasulullah. Nabi terus sampaikan Islam kepada dia. Kemudian apa berlaku? Muka surat 73 bawah sekali, perenggan bawah sekali. Saya tak baca dah hak atas tu. Hak atas tu saya hurai dalam ucapan saya tadi. Tuan-tuan, bila makin bertambah jadi 70 orang, 80 orang, 90 orang, 100 orang jumlah yang masuk Islam, lambat, yang masuk Islam lambat, tetapi ada berlaku pertambahan. Menteri-menteri kabinet Quraisy depa duk tengok ni, depa kata tak boleh jadi ni, kena halang Muhammad. Mula dah tak boleh jadi, kena halang Muhammad. Kita tak selesa dengan ajaran baru yang dia bawa. Macam mana kita nak buat? Depa berjumpa dengan Abu Talib. Sebab selama ni semua penduduk Mekah hormat Abu Talib, antara orang yang paling tinggi di kota Mekah. Abu Talib Perdana Menteri ketika tu, ketua penduduk Mekah. Dan dia pula membenarkan Nabi. Dia membenarkan dalam ucapan rasmi dia, dia kata Muhammad boleh sebarkan Islam. Maka Nabi sebarkan Islam dengan bebas. Jumpa orang, Nabi sampaikan Islam. Jumpa orang, Nabi sampaikan. Nabi jumpa orang, Nabi kata hampa 5 orang mai rumah aku nak bercakap tentang Islam. Jalan. Maka Quraisy, menteri-menteri dia tak benarkan Nabi buat benda tu. Lepas jumpa Abu Talib, mereka ternampak hanya satu jalan di hadapan mereka setelah mengkaji dengan mendalam, iaitu menghubungi bapa saudara Nabi Abu Talib, pergi jumpa dan meminta dia masuk campur serta menasihati anak saudaranya agar memberhentikan aktiviti itu. Untuk memperlihatkan hal itu sangat serius dan kesungguhan dalam tuntutan, mereka memilih perkara paling sensitif dalam kehidupan bangsa Arab, iaitu kebanggaan nenek moyang. Kebanggaan nenek moyang.
Tuan-tuan sekalian, orang Quraisy pergi jumpa dengan Abu Talib, mereka bincang, kita nak cakap apa di rumah Abu Talib. Jumpa Abu Talib, bukan sekali. Mereka pergi jumpa Abu Talib, bahaya Abu Talib, kita ni satu agama. Lah ni Muhammad bawa agama baru, tolong nasihat kat dia, dia berhenti. Sebab Muhammad ni tiap-tiap kali dia duk sebang agama dia, agama baru dia, dia kata apa? Tuan-tuan tengok nah. Menteri Kabinet Quraisy ni depa mesyuarat dulu sebelum nak jumpa Abu Talib. Dia kata nak sebut apa kat Abu Talib ni? Sebut tentang adat kebanggaan nenek moyang kita. Apa dia? Berhala-berhala kita lah. Depa pun bagi tahu, wahai Abu Talib, anak saudara kau mengutuk Tuhan-Tuhan kita, mencari kesalahan dalam kebiasaan hidup kita, mencemuh agama kita, memandang rendah nenek moyang kita. Tuan-tuan sekalian, mereka orang Quraisy ketika tu ada 360 berhala, 360 jenis. Berhala rezeki, berhala hujan, berhala dapat anak, berhala malam, berhala siang. Nabi kata, wahai penduduk Mekah sekalian, hampa sembah satu benda yang tidak bergerak, hampa sendiri yang buat. Benda yang hampa sendiri buat, kemudian hampa minta pula dekat dia, macam mana dia nak bagi? Oh, orang Mekah jadi marah. Ratus tahun dah duk sembah benda ni, hang Muhammad duk main peleceh kami, benda hak kami sembah. Nabi pula kata, wahai penduduk Mekah sekalian, hampa buat umrah, hampa tawaf, hampa sa'i. Ada tuan-tuan, ada tawaf, ada sa'i. Tapi hampa tawaf secara telanjang bulat, mana pi maruah hampa? Orang Quraisy anggap benda tu hina agama mereka, tak boleh dengar dah. Padahal Nabi SAW cakap satu benda yang bertepatan bukan sahaja dengan syariat, bahkan dengan logik akal. Di sini ulama bahas tentang logik akal. Tuan-tuan, benda tu tawaf telanjang bulat, sembelih-sembelih binatang, bagi dekat berhala saja, tak makan binatang-binatang yang disembelih. Nabi duk persoal benda tu. Jadi ulama kata, selain daripada syariat, akal juga memainkan peranan untuk membantu syariat. Akal memain peranan untuk membantu, bukan sebagai asas. Nampak? Nabi duk cakap kat mereka duk anggap Nabi hina mereka. Tak tahan, jumpa dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, kami harap hang bagi tahu kat Muhammad supaya berhenti, agama kami dengan agama hang sama. Abu Talib kata, okey, tak apa, aku bagi tahu. Selepas sebulan, Muhammad duk sebang Islam, Nabi kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi kita tak berhenti. Usrah tak berhenti, ceramah tak berhenti, kuliah tak berhenti, Nabi kita berdakwah. Sekali lagi menteri-menteri ni pergi jumpa Abu Talib. Wahai Abu Talib, ni macam mana ni? Dah sebulan, 2 bulan ni duk tengok agama Muhammad disebarkan lagi. Abu Talib pun cakap baik-baik dengan mereka. Balik, Nabi sebarkan Islam, Abu Talib tak halang Nabi. Kali ketiga, kitab sirah ni dia ringkaskan perjumpaan yang lebih daripada 2 kali itu. Orang-orang Quraisy, menteri-menteri kabinet dia pergi jumpa dengan Rasulullah lebih daripada 2 kali. Kali yang ketiga atau yang keempat, menteri-menteri itu kata, wahai Abu Talib, kali ni kami bagi kata 2. Kami bagi kata 2. Sama ada kamu jumpa anak saudara kamu, bagi tahu kat dia suruh berhenti, ataupun kami akan golongkan sebagai kumpulan mereka dan kami akan perang dengan kamu dan Muhammad. Yang ni kerah tuan-tuan, habis dah. Kiranya habis dah, kali yang terakhir. Kata 2 dah, last. Ketika itu Abu Talib panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kerah tu. Ini ada dalam kitab sirah yang luas. Abu Talib panggil Nabi. Abu Talib kata, wahai Muhammad, kaum kamu telah datang jumpa aku beberapa kali, tetapi kali ini mereka bercakap dengan tegas untuk kamu berhenti daripada menyebarkan ajaran ni. Aku bagi peluang kepada kamu, wahai Muhammad, sebarkan ajaran ni lama dah, tapi kali ni aku pun nak minta, wahai Muhammad, boleh tak
kalau kamu berhenti untuk sebarkan benda ni untuk kebahagiaan keluarga kita. Abu Talib membela Nabi atas dasar keluarga, atas dasar bangsa, bukan atas dasar iman. Nampak tuan-tuan? Memperjuangkan Islam atas dasar bangsa dan juga keluarga tidak menyelamatkan kita daripada api neraka. Abu Talib bela Nabi, bela Islam, tapi atas dasar keluarga dan bangsa. Dia kata, wahai Muhammad, boleh tak kali ni hang berhenti untuk kebahagiaan keluarga kita, keharmonian negara kita? Maka Nabi SAW jawab dengan satu jawapan semua tuan-tuan tahu. Wahai bapa saudaraku, seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, ataupun matahari di tangan kananku dan bulan di kiriku. Apa maksud dia? Ulama hurai hadis ni. Ulama kata maksud Rasulullah ialah, wahai Abu Talib, bapa saudaraku, seandainya mereka menghadiahkan kepadaku bulan, mereka pergi ambil bulan, benda mustahil, tapi mereka pergi ambil juga bulan, mai tak tangan kiri aku bagi hadiah. Bukan siksa Nabi. Huraian siksa salah. Ulama hadis hurai, maksudnya Nabi maksudkan pergi ambil matahari, mai hadiahkan kepada Nabi, tak belah kiri, tak belah kanan. Nabi ada matahari, Nabi ada bulan sebagai hadiah. Untuk aku meninggalkan perjuangan dan juga arahan ini, nescaya aku tidak akan tinggalkan sekali-kali, sehinggalah Allah memati, sehinggalah agama ini berjaya, ataupun aku mati ketika menyebarkannya. Nampak tuan-tuan ucapan Rasulullah, ucapan Nabi yang tu baru jadi Nabi 3 tahun 4 tahun. Sekalipun mereka menghadiahkan matahari dan bulan, wahai Abu Talib, aku takkan tinggalkan perjuangan ini kecuali agama ini telah pun berjaya, ataupun aku mati ketika menyebarkan agama ini. Nabi berhamburan air mata bila tengok orang yang paling kuat mendukung dan membela dia, Abu Talib. Menangis Rasulullah untuk menunjukkan kepada kita Nabi manusia biasa, ada hati dan perasaan. Tuan-tuan, Nabi tak ada mak ayah. Tuan-tuan boleh bayangkah? Tak ada mak ayah. Sudahlah tak ada mak ayah, Allah juga tidak mengurniakan adik dan abang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan? Kita kalau ada masalah, kadang-kadang telefon abang, kadang-kadang telefon ayah, kadang-kadang telefon adik kita. Kadang-kadang mak, kadang-kadang merap dengan ayah. Rasulullah tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada abang, tidak ada kakak. Nabi tak ada adik. Bila Abu Talib kata, wahai Muhammad, boleh tak kali ni kamu berhenti? Nabi dengan tegas bangun. Nabi kata, aku takkan tinggalkan. Air mata berhamburan di pipi Nabi. Nabi meninggalkan Abu Talib, jalan keluar. Abu Talib panggil Nabi, wahai Muhammad, tunggu sat. Kalau macam inilah ketegasan kamu, wahai Muhammad, if'al ma badalak, buatlah apa pun yang kamu nak. Aku berjanji denganmu, wahai Muhammad, untuk mempertahankan kamu selama mana aku hidup. Ini Abu Talib. Hebat. Dia mempertahankan Nabi, cukup hebat. Tetapi dasar yang dipegang Abu Talib bukan atas dasar iman dan Islam. Dasar yang dipegang oleh Abu Talib atas dasar keluarga dan juga bangsa. Ini rugi. Ini perbezaan dia, tuan-tuan. Nak berjuang atas nama Islam, tuan, supaya dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu cerita hak uraian panjang dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, muka surat 74 nombor 5, sebuah majlis penasihat untuk menghalang jemaah haji daripada menerima utusan Muhammad. Apa pula mereka buat? Tuan-tuan, tak berhenti nah. Bermula daripada detik Nabi berdiri atas Bukit Safa sampai Nabi wafat, sampai tahun 8 Hijrah, sampai umur Nabi 61, barulah Quraisy Mekah berhenti menghalang dakwah Nabi. Pasal saya sebut sampai tahun 8 Hijrah? Sebab tahun 8 Hijrah Nabi tawan, Nabi buka kota Mekah. Maka Quraisy tak boleh buat apa dah. Nabi buka kota Mekah. Kota Mekah berada di bawah
pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok tuan-tuan, apa lagi orang Quraisy buat. Lepas pada pergi jumpa Abu Talib tak berjaya, kali ni depa tak kasak lagi, tak mula siksa lagi, buat benda lain. Depa mesyuarat. Kita tengok tuan-tuan, orang Quraisy menghadapi satu keadaan yang serius pada ketika itu kerana pengisytiharan seruan cuma beberapa bulan berlalu, sedangkan musim haji menjelang tidak lama lagi. Apa kena mengena dakwah Nabi dengan musim haji ni? Menteri-menteri kabinet di Quraisy, depa pun mesyuarat. Depa kata ni musim haji tak lama dah. Tuan-tuan jangan buat pelik pula, no? Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Arab sudah mengerjakan haji. Ni yang orang Arab nak mai buat haji. Seluruh penduduk Arab di semenanjung tanah Arab, Mekah dan Madinah duduk tengah. Ni orang Arab duduk atas, orang Arab duduk bawah. Tiap-tiap tahun semua pergi buat haji. Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah. Sebelum Nabi lahir lagi, haji sakibaki syariat Nabi Ibrahim. Bila semua orang Arab nak mai ke Mekah, menteri-menteri kabinet Quraisy ni depa duk risau. Sat lagi Muhammad ni dengan ketekunan dia, dengan kesungguhan dia menyebarkan Islam, kalau dia sebar habis kat orang Arab, habis kita. Kalau semua orang Arab ikut agama Muhammad, maka Muhammad akan ada banyak pengikut di semenanjung tanah Arab. Kita kena sekat dakwah Muhammad. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Tuan-tuan, benda tu senang aja. Kalau tuan-tuan fikir pun, kalau tuan-tuan duduk di posisi orang Quraisy Mekah, kan, nak halang dakwah Nabi tu, tapi dah puak ni hak cerdik tak ramai. Hak cerdik tak ramai. Tapi mereka duk bincang nak buat apa ni kat Muhammad ni, macam mana nak buat. Panggil orang paling cerdik hak ada, paling tua lah di kalangan mereka. Hak tu yang cerdik pun, tu pun tua dah. Nama dia Al-Walid Ibnul Mughirah. Kita tengok tuan-tuan, tengok nah. Mereka pun panggil Walid bin Mughirah untuk berbincang. Walid bin Mughirah ini ayah kepada Khalid Al-Walid. Mereka juga tahu bahawa perwakilan Arab akan tiba dalam masa yang singkat. Perwakilan Arab ni semua orang Arab yang jumlah dia puluhan ribu, duk mai tiap-tiap tahun buat haji di Mekah. Justru mereka terpaksa merancang sesuatu ikhtiar yang dapat memisahkan jemaah haji Arab daripada menerima dakwah iman baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka pergi menemui Al-Walid Ibnul Mughirah untuk menyampaikan rencana tersebut. Al-Walid mengajak mereka bersetuju sebulat suara, resolusi yang boleh diperkenankan semua pihak. Bagaimanapun rencana mereka berbagai, semua pakat buat keluar cadangan. Lah ni kita nak abang apa kat orang Arab hak mai pasal Muhammad ni. Lepas pun mesyuarat, lepas kata macam ni, kita tuduh Muhammad ni ahli nujum, kahin. Bila orang Arab yang mai puluh-puluh ribu mai daripada seluruh semenanjung, pelusuk semenanjung tanah Arab mai buat haji, kita bagi tahu di kota Mekah ni apa kena jaga, ada satu orang pemuda, dia ni ahli nujum, jangan dekati dia. Maka Al-Walid bin Mughirah hak cerdik duduk dalam kumpulan tu, dia seorang je cerdik pun. Dia kata, aku dah pernah berjumpa dengan ramai ahli nujum. Muhammad tidak ada sedikit pun sifat ahli nujum. Tuan-tuan, dia pun tahu ahli nujum ni muka pun jahat dah. Tuan-tuan pergi tengok ahli sihir, tuan-tuan. Ahli sihir ni tuan-tuan tengok muka pun orang tak suka dah. Tunjuklah muka dia langsung, tunjuklah muka dia kat mana pun orang tengok dia, orang tahu dah dia ni pengamal sihir, muka dia. Maka Walid bin Mughirah kata, kita tak boleh tuduh Muhammad ahli nujum, muka dia muka orang baik. La ilaha illallah. Tuan-tuan, jenis perancangan orang jahat ni daripada dulu, dia duk reka nak fitnah apa orang ni, nak komplot apa ke orang ni, nak buat tuduhan jahat apa ke orang ni. Perancangan macam tu daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah zaman Nabi Muhammad
sampailah zaman kita hari ini, sampailah kiamat nanti, untuk menjatuhkan Islam dan orang-orang yang memperjuangkan Islam. Dia akan create orang ni berzina, dia akan create orang ni jahat dan sebagainya, padahal orang tu bersih. Tuan-tuan, bila dia reka macam tu pun orang ramai tak percaya. Orang ramai tak percaya. Sejarah dah buktikan, bila-bila pun berlaku. Bila orang tuduh orang-orang soleh, bila orang tuduh alim ulama begitu dan begini, orang takkan percaya. Ni mereka ni duk nak buat tuduhan ni. Bila nak buat tuduhan ahli sihir, tak boleh. Ada hak nangoi-nangoi lain pula ni, cadang menteri-menteri juga. Cadang, dia kata, wahai Walid, boleh tak kita cadang Muhammad ni, kita kata gila. Dia kata kalau Muhammad gila, hampa lagi gila. Dia yang paling cerdik sekali. Al-Walid ni kata dia yang paling cerdik sekali di kota Mekah ni. Tak boleh reka kata dia gila, tak boleh. Tak masuk akal. Orang akan gelak kat hampa. Tuan-tuan, mereka bincang. Allah SWT rakamkan benda tu dia dalam Al-Quran. Tuan-tuan buka surah Al-Muddathir. Allahu Akbar. Allah rakamkan benda tu dalam Quran, dalam surah Al-Muddathir. Ada hak lain pula, nangoi lain kata macam ni lah, kita tuduh Muhammad ni penyair. Bila Muhammad ni dia jumpa orang, dia nak dakwah orang, dia akan baca Quran. Jadi Quran hak dia baca tu kita kata syair. Apa minta pandangan Walid bin Mughirah, hak cerdik ni, Walid seorang aja. Walid kata, demi Allah, aku pernah mendengar apa yang dibacakan oleh Muhammad. Apa yang dibacakan oleh Muhammad itu bukan buatan manusia. Tuan-tuan, Walid dah pernah pergi dengar dah sekali semua hidup dia apa yang Nabi baca. Dan dia pernah mengaku di hadapan kaum dia, apa yang Muhammad sebutkan itu bukan buatan manusia. Hampa tak boleh sebut syair yang Muhammad baca tu bukan syair. Al-Walid bin Mughirah ni adalah pakar bahasa dalam kota Mekah. Dia pakar bahasa. Rentak syair macam lain. Yang Quran adalah berbentuk nasr. Dia kalau tuan-tuan mengaji sastra Arab, sastra Arab ni ucapan Arab ada dua, satu syair, satu nasr. Quran bukan syair. Quran datang dalam bentuk nasr, ayat biasa, tetapi jalinan ayatnya luar biasa. Ayat Quran. Walid kata tak boleh kata syair. Aku yang paling pakar tentang syair. Apa yang Muhammad sebut bukan syair. Nak tuduh apa? Lepas pun reka hak ni tak boleh. Akhirnya tuan-tuan, Al-Walid ibnul Mughirah, dia pun fikir lama-lama, dia kata macam inilah, kita sebutkan apa yang Muhammad sampaikan itu adalah ayat-ayat sihir. Ayat, bukan tukang sihir, ayat-ayat yang sihir, yang boleh memecah belahkan di antara ibu dan juga anaknya. Ayat-ayat sihir. Cerdik Al-Walid ni. Dia kata, hampa bagi tahu pada semua lepas ni, buat keluar berkeliling, sebut dalam radio, sebut dalam TV, cetak dalam surat khabar, habis ke orang, Muhammad ni apa hak dia baca tu adalah ayat-ayat sihir yang memecah belahkan di antara suami dan isteri, ayah dan anak, abang dan adiknya. Dia beritahu macam tu. Mereka pun tepuk tangan. Betul, cerdik kamu wahai Mughirah. Allah buat turun ayat, innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan. Dia tu siapa tuan-tuan? Ulama tafsir ijma' dia dalam ayat ni adalah Al-Walid ibnul Mughirah. Berapa belas ayat Allah SWT mengecam Al-Walid? 16 ayat dalam Quran. Lagi teruk daripada Abu Lahab saat ni. Semua ulama tafsir kata dia dalam ayat ni Al-Walid Mughirah. Faqutila kaifa qaddaru, thumma qutila kaifa qaddaru, thumma nazar. Tuhan sebut apa? Kemudian dia berfikir panjang. Thumma nazar tu buka Quran, tuan-tuan tengok terjemahan dia. Baru seronok baca, dah faham makna, tahu pula cerita dia apa.
thumma nazar. Tuan kata apa? Tuan kata kemudian Al-Walid memikir panjang. Sungguh lepas mesyuarat tu, dalam mesyuarat dia duduk fikir. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia memasamkan mukanya dan dia bertambah masam, berkerut. Dia buat sini duduk fikir sampai berkerut dia ini duk. Punya duk fikir ni nak tuduh apa ke atas satu manusia yang tidak melakukan pun kesalahan yang direka oleh orang lain. Dia tak, Rasulullah tak buat pun kesalahan-kesalahan tu. Sebab tu susah tuduhan yang nak dibuat. Sampai habislah, sampai ayat 25 Allah sebut perkara tersebut. Kemudian habis, takat tu saja. Kita akan sambung nanti nombor 6 pula. Tuan-tuan akan tengok lepas ni dia akan cerita satu persatu, sekatan dia naik semakin kerah sampailah kepada cubaan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mula daripada hak kita cerita tadi ni, mula dengan jumpa Abu Talib, kemudian satu peringkat. Lepas ni insya-Allah dia akan cerita kuliah kita yang selanjutnya hari insya-Allah hari Ahad ni. Betul ke? Kan hari Ahad ni insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang di saya sendiri. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wasidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.